Jadi sunat menyebut kadar mas kahwin dalam akad perkahwinan kerana Nabi sendiri buat. Ya, ia dapat menghindarkan perbalahan antara suami isteri. Sebab tu kalau nak sebut, Tok Imam selalu akan kata, aku nikah akan di kau Ma'e bin Man dengan Fatimah binti Musa dengan berwakil walinya akan daku untuk menikahkannya akan dikau dengan mas kahwin sebanyak RM500 tunai. Orang pakat dengar saksi. Tiba-tiba berkelahi bercerai. Timbul mas kahwin. Dia menikah dengan saya ni anak 3 dah. Duit mas kahwin tak bagi lagi. Kan? Bincang. Lelaki dia kata mas kahwin dulu 100 ya. Tengok. Lah, bukan 500. Sebab tu sunat disebut. Supaya tak berlaku perbalahan. Macam taklik lah. Taklik pun bila disebut nanti isteri pun kena dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, auzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Bagi tuan imam, tuan-tuan puai masjid, ahli-ahli jawatan Qaryah muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, summal alhamdulillah. Kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala atas kesempatan dan keizinan yang diberikan malam ni bertemu lagi dalam siri kuliah bulanan kita. Dan seperti biasa kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala atas beberapa nikmat yang besar yang Allah berikan pada kita, nikmatul Islam wa nikmatul iman, nikmatul sihah wa nikmatul farah. Nikmat Islam dan iman, nikmat sihat dan juga nikmat kelapangan dalam hidup. Nikmat-nikmat ini bila berada bersama dengan kita, kurang untuk kita hargai. Biasanya kurang untuk kita bersyukur. Qalilan, Allah Ta'ala sebut, sikit sangat daripada hamba-Ku yang boleh bersyukur. Kalau sabar, ramai yang boleh sabar. Tapi kalau bersyukur, memang tak ramai. Itulah istilah yang Allah Ta'ala sebutkan sebagai qalilan min ibadiyas syakur. Sebahagian sikit sangat hamba aku yang boleh bersyukur. Contoh paling senang, buang air kecil. Itu nikmat tu. Kadang-kadang mangkit semalam sampai 2-3 kali. Alhamdulillah. Boleh clear. Tapi kalau mangkit-mangkit, masuk bilik ayam, duk cadang nak buang air kecil, teran-teran tak keluar. Baru dia tahu nikmat. Tu tuan-tuan yang boleh mangkit malam 3-4 kali tu, teruskanlah. Walaupun kadang-kadang bini mangkit, lepas bini mangkit, laki mangkit pula. Amboi. Macam tukar shift. Kadang-kadang mangkit 2 orang berebut bilik ayam. Contoh. Tak apalah. Itu nikmat. Tapi mangkit-mangkit, pipi bilik ayam tak boleh keluar. Ini satu masalah ya. Syukurlah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat lapang macam tu juga. Sementara lapang inilah manfaatkan masa untuk kita mentaqarrubkan, menghampirkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Masa lapang inilah nanti dah sibuk, tak sempat. Dan kita akan rasa rugi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab apa? Rebutlah. Satu masa kita akan sampai ke penghujung umur kita. Masa tu baru nak kalut. Baru nak sibuk. Orang masuk masjid dengan kaki, dia masuk masjid dengan kepala. Orang keluar dengan kaki, dia keluar dengan kepala. Tu Imam kata, masuk dengan kepala, keluar dengan kepala. Itulah kali pertama dia main dan kali terakhir. Tak main dah lepas itu. Kita boleh masuk dengan kaki, teruskan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Satu hadis Nabi SAW. Sami'tu Nabiya SAW wa huwa mustanidun ilayya yaqulu, Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni birrafiq. Satu hadis Nabi SAW yang Nabi sebut, Aisyah radhiyallahu anha mendengar Nabi SAW apabila sampai di penghujung hayatnya. Nabi apabila sampai di penghujung ajalnya, tempoh kewafatan baginda Nabi SAW,
Apa Nabi sebut? Yang ni yang Nabi habaq kepada kita ala sabilil ta'lim li ummatihi litaqtadiya bihi. Nabi ajak kita atas jalan untuk mengajar kita akan umatnya untuk ikut Nabi. Apa yang Nabi sebut di hujung-hujung hayat Nabi? Yang kita pun akan sampai masa tu, mungkin duduk atas katil, tak larat nak buat apa dah. Kaki tak boleh angkat, tangan tak boleh angkat. Tapi mulut boleh lagi bercakap, hati boleh lagi menyebut. Apa Nabi kata? Allahumma ghfirli warhamni wa alhiqni birrafiq. Ya Allah, ampunkan aku, kasihkan aku. Dan masukkan aku ke dalam syurga. Ini 3 yang Nabi sebut jenis doa apabila kita berada di penghujung umur nanti. Bila? Tak tentu. Bukan mesti tua. Hak tua pun okey lagi. Hak muda boleh jalan dulu. Bukan mesti sakit. Hak sihat pun jalan dulu. Hak sakit tak lagi. Hak pergi tengok orang sakit tu satu van. Hak orang sakit tu baik balik tanya hak mana? Yang mai tengok aku dulu. Dia berkata jalan dah. Oi. Maknanya tak mesti yang sakit boleh pergi dulu. Yang sihat pun boleh pergi dulu. Tak mesti yang tua boleh pergi dulu. Yang muda pun boleh pergi dulu. Tambahlah pun dengar kawan umur 30, kawan ni umur 40. Maka di situ bersedia kita. Macam Nabi ajak, apa yang kita lain kenapa kita berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tapi sebenarnya ada doa yang Nabi ajak. Ya Allah, ampunkan aku, rahmatkan aku, wa alhiqni birrafiq. Di situ kata ulama hadis, sama ada yang dimaksudkan dengan ar-rafiq itu ialah alladhi an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa wa qila al-jannah wa qila al-anbiya alladhina yaskununa ala 'illiyin. Maknanya ar-rafiq al-a'la itu ialah siapa yang telah diberikan nikmat oleh Allah kepada golongan nabi dan rasul, syuhada dan salihin, dan ada juga disebut jannah. Habis kalau tak boleh bahasa Arab, boleh bahasa Melayu. Ya Allah, ampunkan aku, ya Allah, rahmatkan aku, ya Allah, masukkan aku ke dalam syurga. Dan kalimah yang terakhir kata Aisyah radhiyallahu anha, iaitu yang Nabi sebut ilar rafiq al-a'la. Nabi nak kembali ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Nabi waktu kewafatan, Nabi tak ingat kita sebagai umatnya. Tapi masa Nabi dibangkitkan di mahsyar nanti, kalimah pertama yang Nabi sebut, ummati, ummati. Itu yang setengah kadang-kadang ustaz-ustaz duk kata Nabi masa nak wafat, Nabi sebut nama umat kita. Tak. Dalam hadis yang saya jumpa, hadis ni, hadis yang sahih, iaitu Nabi nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi masa bangun nanti, masa tu Nabi sebut mana umat aku, mana umat aku. Sebab apa? Al-anbiya salawatullahu alaihim hina yahdurhum al-maut yu'amaluna bi tariqatin takhlatifu an mu'amalati baqiyatil bashar. Fa innahum yukhayyaruna baina ay yamut wa baina ay yabqu ala zahril hayat. Para nabi ni bila sampai ajal maut mereka, mereka masih diberi pilihan. Nak mati ke nak hidup? Sampai dah masa tu, nak mati ke nak hidup? Nabi diberi pilihan. Kita Allah Ta'ala tak bagi pilih. Sampai masa saja jalan. Kalau bagi pilih, tak tahu nak kata, gigi sampai sama dengan panjang lutut aku, dia gigi punya panjang. Awak tak boleh mati lagi. Duk ingat anak, duk ingat bini, duk ingat tanah, duk ingat kereta, duk ingat harta sana, harta sini, dalam negara, luar negara, pakai tak mati kita. Pasal apa? Pasal kita tak ada pilihan. Tapi Nabi diberi pilihan. Nak mati ke? Tak mau. Yukhayyaruna baina ayyamut au yabqu alaihi alhayat. Nak sama ada nak teruskan hidup ataupun nak mati. Nabi diberi pilihan. Maka sebab itu Nabi doa ini. Dan dalam hadis yang lain pun Nabi habaq. Nak masuk syurga Allah Ta'ala dua sebab.
Yang pertama, keampunan Allah. Yang kedua, rahmat Allah. Wala anta ya Rasulullah. Sahabat tanya, engkau pun termasuk dalam golongan yang macam ni ke? Wala ana, termasuk aku. Nak masuk syurga pun mesti dapat keampunan Allah. Nak masuk syurga pun mesti mendapat kerahmatan Allah. Sebab tu yang kita duk ajak orang main majlis ilmu, belajar ilmu. Sebab Nabi kata dalam majlis ilmu ni kita dapat dua benda tu. Yang disebutkan malaikatun sayyaratun fudla, malaikat yang sentiasa cari majlis ilmu. Jumpa majlis ilmu yang macam ni, depa doakan dekat kita, ya Allah, ampunkan mereka, rahmatkan mereka. Dapat dua ini kata Nabi, tempatnya adalah syurga. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Okey. Teruskan pada kitab kita, qala al-musannifu rahimallahu wa nafa'ana bi ulumi fid darain, iaitu dalam kitab yang kita masih sebut idaman penuntut ini, bahagian yang berkaitan dengan hukum nikah dan kahwin. Muka surat 82. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulum fi darain, iaitu babun mas kahwin sadaqah. Jadi perkataan sadaq atau sidaqun, sadaqun atau sidaqun, ada dua wajah diambil daripada perkataan sadaqun, maknanya benda yang terlampau keras. Dan maknanya pada syarak iaitu ialah nama bagi harta atau wang atau benda yang wajib atas lelaki untuk orang perempuan dengan sebab mas kahwin atau dengan sebab berlakunya persetubuhan secara syubhah. Dalam bahasa Melayu disebut mas kahwin. Sedekah. Kan? Maka oleh sebab perlu atau lazimnya mas kahwin itu mesti dibayar, jadilah dia macam suatu benda yang terlampau keras. Munasabah dinamakan dia dengan sadaqun dan dinamakan jua dengan mahrun. Jadi kedua-dua perkataan itu, mahrun dan sadaqun, maknanya sama, iaitu mas kahwin. Jadi maknanya disebutkan sebagai mas kahwin. Apa makna kerasnya itu? Kerana nak sebutkan bahawa kerasnya itu makna wajib diberikan. Mas kahwin itu wajib. Iaitu harta yang wajib bagi perempuan atas suaminya dengan sebab nikah ataupun wati. Dengan sebab nikah itu mas kahwin ataupun sebab berlakunya wati, persetubuhan. Maka sebab dinamakan sodak itu kerana memberi ketahui akan kebenaran gemarnya kepada nikah, yang memberinya dan dinamakan sebagai mahar. Dan sunat menyebut mahar pada akad, tetapi menyebut akan dia pada akad itu sunat jua. Dan tiada terhenti sah nikah itu dengan tidak menyebut dia. Dan iaitu tiap-tiap sesuatu yang sah dijualnya, nescaya sah pula dijadikan sadaq, yakni mas kahwin. Dan sah pula mas kahwin itu dengan mata benda dan manfaat, seperti mengajar suatu juzuk daripada Al-Quran atau lainnya. Dan jika binasalah isi kahwin itu yang ada pada tangan suaminya sebelum diterimakan kepada isterinya, maka wajib atasnya itu akan mahar misil. Mahar misil, mahar yang sama. Bukan mahar musamma. Jadi adalah hukum mas kahwin itu wajib. Yang sandarannya firman Allah Subhanahu wa taala, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'." Dan hendaklah kamu beri akan mas kahwin untuk perempuan-perempuan itu secara percuma. Dan sabda Nabi SAW pada orang yang nak berkahwin, "Iltamis walau khataman min hadid." Riwayat Bukhari dan Muslim artinya, hendaklah kamu beri mas kahwin sekalipun sebentuk cincin daripada besi. Ini menunjukkan perlunya mas kahwin itu diberi kepada perempuan, bukanlah maksudnya besi boleh diluskan kerana tiada nilainya. Di sini maknanya hukum mas kahwin adalah wajib. Hak kita untuk bagi hantaran itu adalah persetujuan di antara satu sama lain. Mas kahwin ini adalah hak kepada perempuan tersebut. Kan? Mak pak, wali tak boleh kacau. Tak boleh ambil, kau nak beli lembu ke, beli kebau ke, tak boleh. Mas kahwin hak kepada perempuan tersebut. Tak boleh kacau. Jadi adalah hukum mas kahwin itu wajib, tapi sunat disebutkan ketika dalam akad. Maknanya kalau akad kita tak sebut mas kahwin pun sebenarnya adalah sah. Adalah sah.
Dan apa jua bentuk barang atau wang jadi kaum sekalian itu tidak ada hadnya, malahan harus banyak dan harusnya sedikit. Banyak pun boleh, sikit pun boleh. Yang eloknya jangan kurang daripada 10 dirham dan janganlah lebih daripada 500 dirham. Dari perak yang bersih, perak tidak bercampur dengan benda yang lain. Ini yang disebutkan sebagai contoh. Kalau kita nak sebut, janganlah mahal sangat dan janganlah murah sangat. Kita orang Melayu ni kadang-kadang dia ada nilai mas kahwin dia yang tertentu. Cuma di negeri Kedah ni kita tak tetapkan. Negeri-negeri lain ada yang tetapkan 200, 250. Tapi Kedah ni dia tak tetap. Mas kahwin berapa terpulang kepada persetujuan. Ada yang 200, ada yang 184, ada yang 2000, ada yang 3000, ada yang mas kahwin 5000. Terpulang kepada persetujuan pasangan tersebut. Sekiranya tiada disebutkan mas kahwin dalam akad, sah jua akad itu. Hanya makruh saja. Kan dia benda sunat, kalau tak buat jadi makruh. Sunat disebut, kalau tak sebut tetap juga sah, tapi makruh. Tapi elok disebut, kenapa nanti berlaku pertikaian, ada saksi yang dengar. Kan? Ada saksi yang dengar. Sekiranya tiada disebutkan mas kahwin itu dalam akad, sah jua akad. Hanya makruh saja. Bila tiada disebut mas kahwin dalam akad, padahal perempuan tidak menyerahkan kuasa menentukan anggarannya kepada walinya, wajiblah atas lelaki membayar mas kahwin semasa mahar misil. Dan jika dia perempuan yang sudah cerdik menyerahkan kuasa kepada walinya, yang disebut dalam bahasa Arab tafwid, seperti katanya kahwinlah saya dengan tidak payah mas kahwin, datang walinya kahwinkan dengan tidak mas kahwin, wajib kena mas kahwin dengan 3 cara sebagaimana berikut. Maknanya mas kahwin ni ada 2 lah. Mahar misil, mahar musamma. Kan? Mahar misil ni ialah mahar yang seperti mana adik-beradik dia lah. Mak menakan dia, kak dia hak kahwin dulu dan sebagainya. Mahar musamma ni maksudnya dia tentukan sendiri. Dia tak mau ikut. Kak dia dulu RM300. Dia nak RM3,000. Maka boleh. Sebab itu mas kahwin yang dinamakan. Mas kahwin ini benda yang boleh bagi manfaat. Benda yang boleh bagi manfaat. Kan? Baju ke, apa jualah, kasut ke. Itulah yang kita kena tengok. Kasut macam saya sebutlah. Kalau kasut itu mestilah kasut yang boleh dipakai. Kalau dia ada 2 kaki, maka hendaklah kasut itu diberikan dengan dua belah. Kalau dia ada 1 kaki, maka bolehlah diberikan sebagai sebelah sahaja. Pasal apa? Pasal tengok manfaat itu boleh dipakai ataupun tidak. Dipakai ataupun tidak. Jadi kita tengok dari segi mas kahwin itu sendiri ialah suatu yang disebutkan wa'atun nisa'a saduqatihinna nihla. Berikanlah kepada perempuan itu mas kahwin mereka sebagai pemberian yang wajib. Pemberian yang wajib. Jadi mas kahwin itu sendiri sesuatu yang wajib dengan sebab perkahwinan atau waqti atau merosakkan buduk secara paksa. Buduk ni maksudnya alat kelamin lah. Atau dalam istilah lain, mas kahwin harta atau manfaat yang mempunyai nilai harta yang diwajibkan oleh syarak ke atas lelaki memberi kepada wanita sebagai haknya disebabkan suatu perkahwinan yang sah atau waqti syubhah atau waqti dalam satu akad perkahwinan yang fasik. Perkahwinan yang sah yang cukup syarat semua. Waqti syubhah ni ialah suatu yang silap. Kesilapan berlaku. Kan? Yang dia secara syubhah. Dia menikah, dia ingat sah. Tiba-tiba nikah itu tidak sah. Maka berlakulah waqti syubhah. Atau satu akad perkahwinan yang fasik. Yang akad nikah itu rosak. Yang tidak sah. Jadi mas kahwin ini menjadi wajib dengan sempurnanya sahaja akad nikah. Kewajiban ini sebagai pernyataan betapa mulia dan tingginya ikatan perkahwinan. Siapa pun tak boleh berhak menafikan walaupun mereka tidak menyebutnya dalam akad ataupun mereka bersetuju berkahwin tanpa mas kahwin. Hukumnya mas kahwin tetap wajib dibayar jua paling kurang dengan kadar mahar misil. Maknanya kalau anak dara tadi dia tak maulah mas kahwin ni. Dia tak mau. Saya kira pri lah.
Anak dara kata free of charge. Saya dia nak kahwin. Walaupun dia kata macam tu, mas kahwin tetap wajib diberi, paling kurang pun mahar misil. Walaupun dia kata tak apalah ayah, cik tak mau dah mas kahwin ni, tak apalah, cik redha lah. Free ya. Tetap wajib mahar misil. Tengok, kak dia menikah dulu berapa? 300. 300. Kalau tak ada, tengok mak menakan dia 200. 200. Itu mahar misil. Hak musama tu dia sendiri nak tak? Saya nak 4,000 mak. Zaman law ni dia kata macam-macam nak kena beli mahal. Sebab dia tahu mas kahwin itu hak dia. Bukan hak ibu dan bapa. Jadi contoh berlaku pada zaman Nabi SAW. Dalam kes seorang perempuan yang baru berkahwin. Tapi tak disebutkan mas kahwin dalam akad. Kemudian suaminya meninggal sebelum sempat mereka bersama. Maka di situ berhak untuk mendapat mahar misil. Malam pertama laki dia mati. Tak dan lah. Terkejut. Mati. Sakit jantung kot. Terkejut lah. Terkejut-terkejut mati. Walaupun begitu maka dikira sebagai berhak untuk mendapatkan mahar misil. Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidah. Kemudian mana perempuan yang kamu nikmati akan pencampuran dengannya setelah ia menjadi isteri kamu, maka berilah kepada mereka mas kahwin dengan sempurna sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah. La junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah. Tidaklah kamu bersalah dan tidaklah kamu menanggung bayaran mas kahwin itu jika kamu menceraikan isteri kamu sebelum kamu sentuh bercampur dengan mereka atau sebelum kamu menetapkan mas kahwin untuk mereka. Jadi banyak hadis lah. Contoh satu hadis dari sunnah an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala atat imra'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala innaha wahabas nafsaha lillahi wal rasulih sallallahu alaihi wasallam faqala ma li bin nisa'i min hajah faqala rajulun zawwijniha qala a'tiha thawban qala la ajidu qala a'tiha walau khataman min hadid fa'talla lahu faqala ma ma'aka min al-Quran qala kadza wa kadza qala faqad zawajtukuha mimma ma'aka min al-Quran. Ini antara dalil lah. Dalil yang menunjukkan bahawa disyariatkan untuk memberikan mas kahwin. Kenapa diberikan wajib mas kahwin itu? Ada hikmah dia lah. Kan? Hikmah dia antara dia untuk menyatakan betapa bersungguh benarnya keinginan suami mau hidup bersama isteri dengan cara yang baik. Kan? Dalam agama kita pun imsakun bima'rufin. Kan? Au tasrihun bi ihsan. Ambil pun cara elok, pi minang apa semua ambil, kalau tak mau pun bagi elok. Jangan masa ambil ada 2 telinga, hantar balik tinggal 1. Awak laki tokak putih. Oh, kasar kau lagi tu. Putih telinga sebelah, hantar balik tak mau. Imsakun bi ma'ruf au tasrihun bi ihsan. Hantar balik pun bagi elok. Agama kita ajak lagu tu. Sebab tu dalam bab perkahwinan ni kita tengok sebab apa kita kahwin. Kalau orang kahwin kerana harta dan benda takkan kekal lama. Habis harta, habis. Kalau kahwin kerana cantik, muda-muda cantik lah, mai tua tak payah. Dan tak payah. Hak cekang pun kenduk. Hak mana hak putih, hak mana hak hitam semua jadi putih. Hak gigi penuh pun habis. Tidur nganga, gigi pun tak ada, rambut putih. Bedak sejuk penuh. Lari malam lelaki dia kata. Kalau kerana cantik, tak payah. Tapi kalau kerana agama, kerana Allah, tak apalah. Tua. Nak kata dia gigi tak ada, kita pun tak ada. Nak kata dia rambut putih, kita hak lain pun putih. Sama yang lebih kurang. Pasal kita kahwin kerana agama dia lain. Kalau kahwin kerana sesuatu yang kita nak cantik, nak banding dengan orang lain, memanglah kita banding dengan bini orang lain. Okey. Tapi okey hak kita nampak. Hak tak okey tak tahu lagi. Hak duk ada kat kita tu elok dah. Kan? Apa ada kat bini orang lain sebenarnya ada kat bini kita. Kan tak ada? Oh, balik cek tengok. Ada. Ada sama ya. Lebih kurang lah. Kan? Walaupun rupa pakai tak sama. Kan? Tapi ada hidung. Ada mata, ada telinga, ada sikit-sikit gitu lah. Cuma kembang dan tak kembang ni lah.
Ada jenis orang dapat hak jenis kembang. Ada jenis hak tak kembang. Tentulah, tapi ada lah. Hidung kembang, hidung mancung, telinga kecil, telinga besar. Lebih kurang. Tapi apa yang ada, sama. Sebab tu kita redha dengan apa yang ada itu. Makna perkahwinan itu, insya-Allah. Orang Allah kata til jannah. Sampai ke syurga. Tapi kalau matlamat kita beza. Duk banding pula dengan orang. Tengok laki dia hidung mancung, hidung laki kita kembang. Mungkin dia lebih tang mancung. Tapi sumbat tiap-tiap malam. Kita laki hidung kembang tak sumbat. Dia beza tentu. Nampak yang hidung mancung kembang. Dia ada lebih, mesti ada kurang. Dia ada kurang, mesti ada lebih. Sebab tu kita menerima kelebihan dan juga menerima kekurangan. Maka sebab itulah berlakunya perkahwinan. Maka di situ berkeinginan suami isteri yang secara bersungguh. Maka Islam mewajibkan mas kahwin kata suami kerana hendak memelihara wanita pada diperhambakan bagi mengumpul harta untuk diberi kepada lelaki sebagai isteri kahwin. Kalau zaman jahiliah lah kita tengok, hak wanita banyak dinafikan sehingga walinya turut merampas harta dia. Wanita tak diberi peluang untuk memiliki harta, mengurus harta sendiri. Tapi Islam dia main kat kita. Dia bawa kepada kita bagaimana mewajibkan mas kahwin diberi kepadanya menjadi miliknya yang sempurna. Milkut tam. Milik yang sempurna. Bapa dan keluarga terdekat tidak boleh mengambil sedikit pun daripada mas kahwin itu. Melainkan dengan kerelaan dan keikhlasan. Ini sunnah yang Nabi suruh. Sunnah Nabi ni kita buat, dapat pahala. Nikah ni sunnah. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu satu sunnah. Siapa benci pada sunnah aku, dia bukan kalangan umat aku. Sunnah tu hak satu. Kalau 2, 3, 4, cantik. Ada sini sampai 4 Tok Imam. Tok Imam pun tak mula lagi. Baru gear 1. Gear 1 ni tekan minyak dia kena mampu, kena hidup, kena mampu, kena hidup. Dan masuk gear 2, 3 senang dah. Depa kata lah. Depa kata bukan saya kata. 4 kadang-kadang masuk sendiri ya, tu dia. Tu untung tu. Sunnah ni sebenarnya ada jua yang wajib kita ikut. Kan? Ada jua yang tak wajib kita ikut. Dan ada yang Nabi buat, kita boleh buat. Ada Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Ada Nabi tak buat, kita boleh buat. Apa itu sunnah? Sunnah itu ialah kullun ma usira anin Nabi SAW min qawlin aw fi'lin aw taqririn. Sawa'un akana qabla al-bi'sah am ba'daha. Sunnah itu ialah suatu yang Nabi kata, suatu yang Nabi buat, satu yang Nabi ikrarkan, setuju. Sama ada sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul atau lepas diangkat menjadi Rasul. Itu sunnah. Tapi tak mestinya yang Nabi buat kita boleh buat. Setengah orang boleh buat, setengah tak boleh buat. Contoh paling senang lah, simpan janggut. Sunat. Siapa nak simpan, simpan. Tak mau simpan, sudah. Tapi ada juga orang yang tak boleh simpan. Orang perempuan. Jangan duk kata kami bila ustaz sebut man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nabi kata siapa yang menghidupkan sunnah aku maka ia adalah kekasih aku. Siapa yang menjadi kekasih aku maka dia akan berada dalam syurga bersama aku. Oh bini dengar itu. Oi tak boleh ustaz. Saya duk cadang nak simpan janggut. Man, balik cari minyak boh. Tengah malam tu dia panjang. Kena malam Jumaat pula tu. Laki jaga pukul 3 nak tahajud. Pukul 3 tahajud malam Jumaat. Kan? Pegang-pegang ada bulu. Janggut. Buka lampu. Tu dia Hak gigi pun tak ada. Rambut putih. Duk nganga tidur. Janggut panjang. Macam mana agak-agak orang lelaki Tok Imam? Malam tu cari Tok Imam. Tok Imam. Awat. Bini saya ada janggut. Saya pegang tu dia. Nampak guna Tok Imam? Kacau Tok Imam kata, main mana janggut? Rupanya dengar ustaz kata, sunnah. Pergi. Orang perempuan simpan janggut kacau tu. Dah nganga gigi tak ada. Rambut putih, tu dia punya janggut. Alasan nak ikut sunnah. Orang perempuan tak boleh simpan janggut.
Bukan takat laki lari, cucu pun lari. Dia kata, tok sudah berjanggut. Tu dia. Ha. Ada benda kita boleh ikut, ada benda tak boleh ikut. Tapi hak benda boleh ikut macam itibak senang. Macam Nabi. Nabi suka makan madu. Ha, yang tu boleh ikut. Saya ingat orang lelaki sini semua suka madu. Ada yang tak suka? Ha, semua suka. Dia orang perempuan esok pagi pergi keluar pergi cari madu. Ha. Abang cik tolong cari madu kat abang tu. Awak hang bawa abang. Madu apa ni? Madu makan. Ha, tak apa. Ha, madu makan. Ha, pasal sunnah. Nabi suka makan madu. Nabi suka makan susu. Kita jenis tua-tua ni kadang-kadang susu ni kurang dah. Jangan. Kalau boleh hari-hari makan susu. Sebab susu menguatkan tulang. Kalau kita jadi bongkok. Susu kena makan. Kami tak makan dah ustaz. Weh, loh dah apanya? Bukan leh, loh. Loh pun makan bila tak boleh secawan pun tengah cawan ikut sunnah. Makan kurma hak Nabi ajak, ajwah. Kan? Kurma 7 biji. Makan setiap hari. Kurma ajwah ni siapa boleh makan, insya-Allah takkan kena sihir, takkan kena santau. Cuma kalau hari-hari makan, rambut boleh luruh. Bukan pasal panas. Pasal mahal. Dia tak panas mana, tapi main dengan sekilo RM1, rambut luruh. Anak ada 7, kita 2, 9. 9 kali 7, sekilo sehari. Rambut luruh itu ya. Dia pun kata sejak makan kurma ajwah ni rambut luruh. Pasal apa? Panas ke tak? Tak. Mahal. Jadi tak apa. Lu itibak. Ikut Nabi. Dia ada yang sebut tasyri'iyah, ada ghairi tasyri'iyah, dan ada yang khususiyah. Ada yang berbentuk disyarakkan hukum. Contoh macam Nabi sebut, innamal a'malu bin niyat. Setiap amalan kamu bermulanya dengan niat. Itu dari segi syarak. Perbuatan kita yang berlandaskan kepada Nabi, yang berbentuk syariat. Macam buat sesuatu, letakkan niat dulu. Letakkan niat. Kan? Apa makna niat? Niat itu sesuatu yang kita buat dengan sengaja. Niat. Kalau buat satu bukan sengaja, dia bukan niat. Niat. Nak main masjid, niat. Dapat pahala. Tapi kalau termai, itu bukan niat. Niat. Tolong anak yatim. Niat. Tolong anak yatim. Kalau saja-saja bagi, itu tak niat. Tolong. Cuma mereka sebut kadang-kadang tolong tu tak apalah, tapi ada udang jugalah di sebalik mi. Kadang-kadang tolong anak ni payah, tolong dengan mak sekali. Tu kelia. Kadang-kadang nak hantar makanan malam-malam, orang kacau. Tok Imam lah, orang lain tak kacau. Kalau Tok Imam kata, tolong mak dia dulu lah. Duduk situ terus, tu dia. Lagi clear. Tak ada dah udang sebalik mi. Mi sebalik udang tu. Kan? Jadi maknanya niat. Sebab itu kita semayang. Kita sebut, sahaja aku semayang. Sebab niat itu adalah qasdus syai'. Disengajakan. Muqtarinan bil fi'li. Disengajakan. Maka Nabi sebut qaulan innamal a'malu binniyat, ataupun perbuatan Nabi sallu kama ra'aitumuni usalli. Kita sebut semayanglah kamu macam tengok aku sembahyang. Itu cara dia. Cuma baru ni ada soalan berkaitan dengan fatwa. Saya masa buat PhD dalam fatwa itu memang ada banyak soalan. Kedebut kata Nabi suruh buat sallu kama ra'aitumuni usalli, kamu semayang macam tengok aku semayang. Tetapi kenapa kadang-kadang kita semayang tak macam Nabi semayang? Contoh, rukun semayang ialah selawat pada Nabi. Nabi ajak kita dalam selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itu kita tambah. Tapi Nabi ajak Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu hak Nabi ajak. Tapi banyak daripada kita dia tambah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada orang tanya, duk tambah hak Nabi ajak ni, boleh ke tak boleh?
Tak tahulah tuan-tuan duk tambah tak Sayyidina. Saya tambah. Oh, insya. Azan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oh, insya cepat no. Maghrib awal pukul 7. Salah nama maghrib awal, insya awal. Dulu maghrib kat pukul 8. Insya pukul 9. Lah, insya 8 suku. 8.13. Lebih kurang lah. Tak apa. Terus sikit lagi. Jadi kita sebut dalam sembahyang, hak macam mana Nabi tak ajak? Boleh ke tak? Tuan-tuan rujuk satu kitab Syekh Ramli. Dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Kita ada ulama dalam mazhab kita Syafi'i, Imam Ar-Rafi'i, Imam Al-Ghazali, Imam An-Nawawi, Imam As-Subki, Imam Al-Muti'i, Imam Asy-Sya'rawi dan banyak lagi imam-imam yang lain. Jadi semua dalam mazhab kita Syafi'i. Sunat kita tambah. Sebab tu kata Syekh Ramli, Syamsuddin Ar-Ramli, kan, yang meninggal 500 tahun dulu lah, lebih kurang 900 lebih dan 1400 kan, di Mesir. Ulama Mesir lah ni, Mesri. Imam Syafi'i pun meninggal di Mesir, kan, ramai ulama-ulama yang di Mesir. Mesir ni istimewa, Ardu Kinanah, bumi para nabi, kan, yang berlaku macam kita tengok cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Sewaktu dikejar oleh Namruz, dia pergi ke Mesir. Mesir juga. Raja Mesir pada waktu tu, kalau datang bawa bini, isterinya dirampas. Kebetulan Nabi Ibrahim bawa isteri yang bernama Sarah. Seorang lagi nama apa isteri Nabi Ibrahim? Hajar. Oh, Imam teringat no. Kawan-kawan kita duduk mujahadah keluar 40 hari, 4 bulan dia pun pakai ilmu tu lah. Ditinggalkan biwadin ghairi zar'in. Ada sini hak kumpulan macam tu? Ada tak? Saya pun dulu rajin keluar juga jenis hak pergi mujahadah. Tapi dekat 3 hari je lah. Tapi mereka 40 hari boleh keluar tu imam kira kita kena tabik tu. Telinga pun tak ada bunyi tu. Kawan saya baru ni 4 bulan baru balik. Baru balik 4 bulan. Saya kata tak ada bunyi telinga. Dia kata tak ada. Uish. Kalau 40 hari pun dia bunyi sakan dah. Ni 4 bulan tak bunyi. Sakan tu imam 4 bulan tak ada apa. Kan? Kita 40 hari muih baru dia hilang bunyi. Mungkin kalau tak muih tak hilang. Tu pun orang lain tak boleh muih. Bininya. Baru hilang. Anak tolong muih bengang terus. Muih tak boleh. Kan? Bini kata anak ada terus dia muih tak? Tak boleh. Hang juga kena muih. Dia balik-balik muih lega. Depa 4 bulan. Depa ambil semangat tu lah. Hajar ditinggalkan dalam tempat biwadin ghairi zar'in. Dengan satu tempat yang tak ada pokok tanaman tumbuh-tumbuhan. Hebat. Saya akui depa hebat. Hebat. Di sini pun ada kot seorang luar macam tu no. Tu imam pun hebat tu. Tak tunjuk ya. Kan? Semua boleh. Tapi hebat. Ikut Hajar. Tak apa. Jadi Sarah ni, Nabi Ibrahim kata apa? Ini adalah saudaraku. Sebab tu setengah orang kata Nabi Ibrahim itu sedang berbohong. Sebenarnya bukan Nabi Ibrahim itu berbohong yang dicela syarak. Itu nama dia Tauriyah. Tauriyah ni makna apa? Suatu yang nampak macam bohong, lapas satu, makna dua. Tapi tak dicela syarak. Dia panggil Tauriyah. Maksud Nabi Ibrahim, ini adalah saudara se-Islamku. Walaupun Raja Mesir masa tu faham ini saudara dua beradik. Tauriyah ini satu perkataan disebut faham dua makna. Jadi tak dicela syarak. Walaupun nampak macam bohong nak. Oh, takkan dia kata saudara dia, ni bini dia Sarah. Cantik, segak.
Raja Mesir tengok macam tu, kira nak ambil terus. Siapa main diri dia, hak bawa bini, dia ambil. Bawa dua beradik, dia tak ambil. Jenis suka kat bini orang ni bukan kacau. No? Duk tengok bini orang mancung, bini kita kembang. Jangan. Bini orang jalan steady, bini kita macam penguin. Jangan duk tengok begitu. Tak penguin apa 10 orang beranak. Kan? Oh, dia punya penguin. Lutut sebelah kengit, lutut kanan sengit. Kan? Jadi suka kat bini orang. Ya. Tapi kalau kata saudara dua beradik, dia tak kacau. Tapi Ibrahim pun kata, ini saudaraku. Nampak macam berbohong. Tapi bukan berbohong, itu nama dia tauriyah. Nampak macam bohong, satu perkataan disebut, maknanya dua. Macam cerita Abdullah bin Zubair yang makan darah bekam Nabi tu. Nabi kata, ambil darah bekam aku, pergi letak satu tempat yang tersembunyi, yang orang cari tak jumpa, selamat. Maka dia pun makan darah tu. Dia bukan berbohong dengan Nabi. Itu tauriyah. Letak tempat yang tersembunyi, yang selamat, orang cari tak jumpa. Sama ada jauh ke dalam perut, sama. Itu. Jangan mencela para sahabat. Bukan senang. Ulama pun kita tak boleh kata ikut dan. Siapa nak banding Syekh Daud Fatani, kita duk baca kitab Syekh Daud banyak. Siapa kita nak banding dengan ulama-ulama yang terdahulu? Kan? Jangan. Ulama dulu dengan kita, kok mana pun kita hebat, sebenarnya kita kurang pada mereka. Sebab tu Nabi bagi tahu dicabutnya ilmu atas dunia, bukan dicabutnya ilmu itu. Dicabutkan ulama, dimatikan mereka. Mati ulama hak ni, tinggal kita makin kurang. Mati pula kita, tinggal lepas kita, lagi kurang ilmu dia. Orang tua kata macam ubi, macam tebu. Dia ada 14 ruah. Ruah pertama bawah manis. Kedua manis. Ketiga manis. Lah kita duduk nombor 14 lah. Bukan takat tawar. Orang Kedah kata hebiak. Tebu tu tak ada rasa apa, tawak hebiak pula. Jangan nak banding dengan hak tebu, hak nombor ruah 2, 3 tu. Jangan. Quran dulu titik pun tak ada, baris pun tak ada. Kita boleh baca ke Quran yang titik dengan baris tak ada? Duk ada titik dengan baris pun duk silap. Bahasa Arab ni tuan-tuan, kalau tak ada titik, kalau tak boleh baca, bakata-kasa. Oh, tak tahu nak kata Ustaz. Jim ke, ha ke, kho. Tak tahu nak kata. Makna lain. Baris. Atas makna lain, bawah makna lain. Ada syadah makna lain, tak ada syadah makna lain. Kalau tuan-tuan mengaji bahasa Arab, man farraja an mu'minin kurbatan. Farraja. Ada syadah. Saya masa mengaji ta'amul ada seorang ustazah. Dia ajak tu lah. Dia abang kat kami budak-budak ni. Ni antum semua ni, kalau baca hadis ni, kena busyadah. Kita tak faham. Kena busyadah. Man farraja. Kalau tak ada syadah jadi guna. Tak imam gelak. Tak imam tahu lah. Makna lain lah. Farraja an mu'minin kurbatan. Siapa yang tolong orang. Kan? Mukmin akan satu masalah. Tolong, farraja, melepaskan. Tapi kalau faraj, mana apa? Tak ada syadah. Ra jadi. Itu makna bahasa Arab tu. Alat hak orang perempuan tu. Tak ada syadah, alat hak perempuan. Ustazah tu pesan, jangan lupa bersyadah kat kami lah. Kami pun pasal apa? Ustazah ni bersyadah tengok ni. Try baca tak ada syadah. Makna lain ni. Itu yang kata, syadah pun lari dah makna, tambah titik. Tuan-tuan baca kitab-kitab dulu ni, tuan-tuan lama lah Syekh Daud Fatani. Contoh kitab Furu' al-Masail lah, dia sebut dua jilid. Tuan-tuan nak baca bahasa dia pun payah, klasik. Satu dia sebut perkataan, makna dia banyak. Tu yang kita sebut. Dalam agama pun dia ada tauriyah. Abdullah bin Zubair minum darah tadi, walaupun Nabi sebut tempat yang tersembunyi dan selamat jauh, dia makan. Dia abang kat Nabi, dia buat dah hak tu.
Maksudnya benda tu selamat. Itu tauriyah. Satu perkataan sebut ada dua makna. Cuma orang Melayu kadang-kadang pun guna juga. Banyaklah contoh-contoh. Tapi setengah orang Melayu, dia dua perkataan satu makna dah juga. Hak tauriyah ni, satu perkataan dua makna. Kan? Orang Melayu kadang tiga perkataan satu makna. Dia macam-macam. Contoh. Orang Melayu dia kata apa? Pasal apa kita suka sakit gigi? Orang Melayu kata pasal lambat cabut. Betul lah. Kalau cabut awal gigi tak sakit. Dah tak ada gigi nak sakit apa? Pasal apa ubi kayu jadi besar keras? Bila rebuih dia keras. Pasal lambat? Lambat cabut juga. Gigi hak tadi yang jadi sakit sebab lambat cabut. Ubi kayu jadi keras dan besar pasal lambat cabut. Contoh dua tu ialah. Kan? Maknanya dua perkataan satu makna. Jawapan dia hanya lambat cabut. Kalau cabut siap-siap, cepat cabut tak jadi tu. Ubi pun elok ya. Ni kau duk biak lama duk rendam apa? Duk rendam ubi tu dalam tanah lama, tu yang dia keras tu, besar pula tu. Mau pergi cabut awal-awal, tak jadi aku tu. Itu orang Melayu kita, dia pandai. Dua perkataan, satu makna. Tapi tauriyah ini, satu perkataan, dua makna. Lebih kurang tu lah. Tapi beza tentu. Dua jadi satu, satu jadi dua. Hak Piramli kata, dua pun kira satu. Itu lah. Dua pun kira satu. Yang katok bilik tu, perempuan sewa, dua pun kira satu lah. Kan? Hang duk jolok apa tu, jolok. Aku jolok hang pialok start lagi. Aku putak kepala hang. Cerita Piramli tu. Duk jolok tu. Apa duk jolok kan? Apa manis-manis apa? Masa-masa manis ke apa? Ada pergi jolok atas bumbung. Awak hang duk jolok sangat tu. Lain kali, dua pun kira satu. Piramli dia pandai. Okey. Jadi maknanya, itu nama dia tauriyah. Iaitu, nampak macam berbohong, dari segi syarak, dia tidak dicela. Kerana boleh faham dua makna. Macam bini minta duit kat kita. Ini dalam fatwa dia sebut, saya baca. Pak Hang, woi, mai duit sikit, aku nak pergi pasar malam. Contoh. Bini kata apa, laki kata apa, aku duit 1 sen pun tak ada. Itu tauriyah tu. Sebab apa dia kata? Memang duit 1 sen tak ada. Tapi duit 10 ada sebenarnya. Dia kata, hang ni minta duit aku 1 sen pun tak ada. Itu juga nama dia tauriyah. Sebab apa kita faham? Tu dia laki aku sampai 1 duit pun tak ada. Memang dia duit seduit tu tak ada. Tapi duit 10 ada. Lepas tu orang perempuan nak minta duit kat laki, jangan duk abang tu. Pak hang, apa yang mana duit, omai kat aku. Kalau minta RM10, dia kata aku RM10 pun tak ada. 100 sebenarnya ada. Jadi dia kata aku RM10 pun tak ada. Duit 10 tu tak ada. Tapi duit 100 ada. Dia kata duit 10 tak ada, maknanya RM10 tu tak ada kat dia. Itu tauriyah juga. Tauriyah ni nampak macam bohong, tapi dia tak dicela syarak. Kan? Bini minta, Pak Hang, nak pergi pasar malam, mai 100. Aku mana ada 100. Rupanya duit 10 dengan 50 banyak. Dia jawab tu tauriyah. Dia nampak macam bohong, tapi sebenarnya dia tak bohong. Memang duit 50 atau duit 100 duit tak ada. Itu nama dia tauriyah. Cakap satu, boleh faham dua. Dia tak ada sungguh, boleh jadi. Duit hak lain, ataupun memang duit tu dia tak ada. Aku 1 sen pun tak ada. Hang minta apa? Memang duit 1 sen tak ada lah. Itu makna dia. Ataupun memang tak ada sungguh 1 sen. Dua makna. Itu yang disebutkan sebagai tauriyah. Okey. Jadi maknanya dari segi yang ulama sebut ni berkaitan dengan pemberian mas kahwin yang sempurna, milik sempurna, dan bapa yang keluarga yang terdekat pun tidak boleh mengambil walaupun sedikit mas kahwin itu, melainkan dengan kerelaan, keikhlasan hati. Oleh kerana itulah jika ia beri kerana malu atau takut atau tipu, maka tidak halal mengambilnya. Kalau mak dia duk minta juga, dia terpaksa bagi, duit tu sebenarnya tak boleh. Ataupun malu Allah kepada mak pak dia.
Duk minta paksa, hang kena bagi ni, kami nak beli lembu ni, duit tak ada. Tak cukup lagi 500. Dia pun bagi, kerana dia malu ke, kerana takut ke, dia tipu, itu tak boleh. Dia mesti kena rela hati dia. Dengan kerelaan. Ayah kata, 500 ada dah nak beli lembu ni. Hang boleh bagi tak? Tak apa, ayah cik bagilah, kenduri cik. Okey lah. Tapi dalam keadaan dia terpaksa, tidak halal duit tu. Tak boleh ambil langsung, sebab hak dia. Sebab hak dia. Dan mas kahwin yang kita sebut, mahar al-musamma, musamma ni, kita sebut dalam akad. Musamma. Musamma ni ismun. Musamma dinamakan. Masmuka. Masmuki. Apa nama kamu? Masmuka. Ma ismuka. Musamma. Maksudnya sesuatu yang dinamakan. Itu nama dia mahar al-musamma. Jadi sunat menyebut kadar mas kahwin dalam akad perkahwinan kerana Nabi sendiri buat. Ya, ia dapat menghindarkan perbalahan antara suami isteri. Sebab tu kalau nak sebut, Tok Imam selalu akan kata, aku nikah akan di kau Ma'e bin Man dengan Fatimah binti Musa dengan berwakil walinya akan daku untuk menikahkannya akan di kau dengan mas kahwin sebanyak RM500 tunai. Orang pakat dengar saksi. Tiba-tiba berkelahi bercerai. Timbul mas kahwin. Dia menikah dengan saya ni anak 3 dah. Duit mas kahwin tak bagi lagi. Kan? Bincang. Lelaki dia kata mas kahwin dulu 100 ya. Tengok. Bukan. 500. Sebab tu sunat disebut. Supaya tak berlaku perbalahan. Macam taklik lah. Taklik pun bila disebut nanti, isteri pun kena dengar. Banyak jadi kes bila isteri tak dengar, dituntut taklik, persah taklik, bila mai mahkamah, mahkamah tanya, apa bukti? Isteri suami kata, saya tak baca. Isteri kata, saya pun tak dengar dia baca, tapi biasa orang baca. Biasa orang baca, adakah dia baca? Itu saya tak pasti, persah taklik tak boleh. Taklik ni macam apa? Dia tokok telinga putih satu, mudarat. Nak tak tutup persah tak boleh. Kan? Tak boleh. Sebab tu sunat. Masa tu imam nak baca taklik, ni orang perempuan belakang no, ni dengar ni, suami nak baca taklik ni. No? Baca. Aku tinggalkan di kau, aku apa semua tu, dara syar'i apa semua tu, dia dengar. Ya. Lepas tu kalau berlaku kes 10 ke 20 tahun dulu, maka di situ boleh balik dia, ingat. Memang saya dengar, dia kata. Mungkin saksi pun dah mati, tapi Tok Imam dah lagi lah. Saksi lah. Tok Imam dah lagi. Imam muda lagi. Tanyalah Tok Imam. Tok Imam kata, memang dia baca. So, saksi mana? Perempuan tadi kata, saya saksi. Sebab saya yang dengar. Taklik ni, seumur hidup mereka akan valid. Sampai bila-bila. Taklik ni suatu yang disebutkan berkaitan dengan perceraian, digantungkan. Macam suami kata, hang baca aku punya WhatsApp, jatuh talak. 40 tahun dah, cucu pun 10, cicit 6 orang. Tiba-tiba suami bunyi handphone, dia bagi kat bini dia, hang tengok sah, aku ni mata kelabu, umur 75. Bini pun steady lagi, baca-baca. Teringat balik 40 tahun dulu, suami pernah kata, hang baca WhatsApp aku, jatuh talak. 1 tak apa, 3. Allah. 75 dah. Jatuh masa tu, 50 tahun dah kahwin, jatuh. Tu nak kena cari Cina buta. 75, Cina buta lari you. Mereka lah kata, Cina buta pun cerdik, dia hak tua dia pilih lah. Kan? Ada juga hak jenis pilih Kan? Dengan Cina buta pun pilih Muhallil wal muhallal lahu finnar. Kan? Pergi cari-cari boleh tak? Dia kata tu, kata ada tu. Kat Long kita tu, laki buh 3. Umur apa? 80. Cari orang lain. Tak, mahal pun tak boleh pergi. Mata buta dengan tutup pun sama tu ya. Nak macam nak boleh pergi. Cina buta. Istilah kita lah. Muhallil wal muhallal finnar. Walaupun dah 50 tahun. Sebab tu taklik kita laku. Ya. Taklik itu berlaku dalam perkahwinan. Kalau dia buat banyak taklik sekalipun, semua taklik berlaku. Sah. Dia pergi siam
nikah 4 bulan. Dia punya taklid tinggalkan isteri, boleh buat pesah taklid. Dia menikah di Malaysia 6 bulan contoh. Nak pakai 4 bulan ke nak pakai 6 bulan, dia boleh pakai dua-dua. 4 bulan pun laku, 6 bulan pun laku. 3 bulan pun laku. Kan? Maknanya, hak mana dia kata, tak boleh tarik balik. Dia tak boleh membatalkan antara satu sama lain. Melainkan kita belajar itulah, ada cara dia untuk membatalkan taklid. Itu kita sebut dah dalam perjumpaan yang sebelum ni. Walaupun ada taklid, ada cara untuk kita batalkan taklid. Itu ada. Yang tu kena mengaji lah. Jadi maknanya sebutan itu yang Nabi pun buat. Walau bagaimanapun perbuatan Nabi itu tidak bermaksud wajib. Kerana telah ijma' ulama' di atas keharusan akad nikah tanpa menyebutkan akan mas kahwin. Namun demikian hukumnya ada makruh kerana menyalahi amalan Nabi. Makruh lah. Satu yang dibenci. Tapi bukan haram. Makna hukumnya sunat sebut mas kahwin. Tapi kalau tak sebut, hukumnya adalah makruh. Dalam bab kahwin, nak menghalalkan sesuatu benda yang baik. Kalau boleh hak makruh ni kita tak mahu. Buatlah. Hak kita dah sebut tu betul dah. Cuma mesti samalah dengan mas kahwin hak kita bagi dengan kita sebut. Dia nak bagi mas kahwin itu 300 tapi dia sebut 200. Dia nak bagi itu 300 dia sebut 200. Tak sama mas kahwin itu dengan apa yang dijanjikan itu dalam sebutan, maka akad itu sendiri telah terbatal. Walaupun sunat bila disebut berbeza tak sah. Kena akad lain. Itu kena confirm betul. Ni mas kahwin ni berapa? Yang perempuan nak ni. Perempuan nak 3, boh 2 saja. Walaupun sunat, kalau kita buat tak sama yang seperti kita nak, tidak sah. Macam kita semayang lah. Qasad ta'arud, ta'ayyun. Ta'ayyun lah. Aku semayang fardu maghrib. Itu yang perlu sebut. Yang lain tu sunat. 3 rakaat menghadap kiblat makmum sunat. Kita sebut lepas itu. Kan? Tapi kalau dia sebut, aku semayang maghrib 3 rakaat di masjid. Apa masjid? Tanjung Mendara. Tiba-tiba disilat sebut Tanjung Laksmana. Tidak sah semayang. Benda tu sebut tak apa, tapi silap. Saja aku semayang maghrib 3 rakaat makmum di masjid Tanjung Laksmana. Allah, Tanjung Laksmana pula dah. Ni Tanjung Mendara kan? Silap, tak boleh. Baik tu saya sebut. Tak sebut tu sah. Macam mas kahwin, kalau tak sebut itu dah sah. Tapi kalau sebut tak betul, walaupun sunat, tidak sah. Tidak sah. Dia berbeza dengan apa yang sepatutnya. Dengan berimamkan imam yang bernama Ismail, tambah lagi. Kan? Ustaz Khairi. Nama Ma'in. Tak betul juga. Bila tak betul, tidak sah. Nak tambah apa, tambah lah. Tapi jangan tambah benda yang tak betul. Jadi di situ kena confirm. Anak dara nak berapa? RM300. Sebut 200 tak boleh. Nanti perempuan nak berapa? 600. Sebut 700 pun tak boleh. Maknanya mas kahwin mesti sama dengan apa yang dituntut oleh pihak perempuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi saya ingat setakat itulah dulu untuk malam ni. InsyaAllah kita jumpa lagi di perjumpaan yang berikutnya. Moga ada manfaatnya sikit perkongsian kita pada malam ni. Yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang baik itu kepada masing-masing sekian. Beritahu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fi ni'amahu kafi. Rabbana lakal hamdu kama al-majid. Ya mu'allim Ibrahim al-hikmata 'alimna ya mufahhim Sulaiman fahimna fahamna Sulaiman qul atayna hukman wa 'ilman saqana ma'arud wal jibal yusabbihna wa kunna fa'ilin ya rabb Sulaiman wa Ibrahim rabb Musa wa Isa wa rabb Muhammad wa akhrijna min dhulumati jahannam bi rahmatika ya arhamar Allahumma zidna 'ilma wa zidna fahma bi rahmatika ya arhamar Allahumma nawwina bi nuri 'ilmika wa ab'ina sin bi rahmatika ya arhamar Allahumma arzuqna fahman nabiyina wa salim bi rahmatika ya arhamar Allahumma inna naj'aluka fi a'da'ina wa na'udzuka min syururi Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الحمد لله